Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fil kitabil karim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan hidup dengan usia yang berbaki. Dan juga pada waktu ini kita mengambil sedikit kesempatan di antara waktu antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita pada malam ini menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, insya-Allah. Yang saya kasihi lagi saya hormati Tuan Imam, seterusnya pimpinan ahli jawatan kuasa surau Al-Muhtadin bertanpa dana, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ayat ke-36 daripada surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi mengambil faedah serta manfaat daripada kitab Penawar Bagi Hati yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahumullah. Dan kitab ini adalah kitab asas dalam kita berusaha untuk membersihkan hati kita, dan juga permulaan bagi kita mengenal ilmu tasawuf. Jadi sebab itu, dengan sedikit perkongsian pada setiap bulan, dan alhamdulillah masuk tahun baru dah, tahun 2019
21. Masya Allah. Maksudnya makin pendek umur lah kan? Bukan umur bertambah, makin pendek umur. Maka insya-Allah kita akan sambung masih lagi pada bab yang sama, iaitu bab yang ketiga pada menyatakan zahid, iaitu merujuk kepada orang yang zuhud. Maka di pengakhiran pertemuan yang lalu kita berhenti pada perbicaraan iaitu tentang apakah beza antara orang yang zuhud dengan orang yang faqir ataupun orang yang miskin. Kalau siapa guna kitab Jawi boleh rujuk muka surat 73. Kalau kitab Jawi lah. Kalau kitab Rumi muka surat 183. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif rahimahumullah, iaitu pada bab yang ketiga pada menyatakan zahid, perbezaan antara zahid dan faqir. Syekh Abdul Qadir sebut apa beza antara orang yang zuhud dengan orang yang fakir. Pada sudut penglihatan zahir, mungkin kita akan memperlihatkan keadaan orang yang zuhud itu seolah-olah mereka itu fakir, yakni orang miskin, kan? Pakaiannya biasa-biasa dan seumpamanya. Maka ada beza. Kata Syekh Abdul Qadir bahawasanya orang yang zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa, yakni mampu ia atasnya. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan faqir ataupun papah. Tiada ia zahid, tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Baik. Kesimpulan mudah untuk disebut pada perenggan ini, Syekh Abdul Qadir nak sebut pada kita, iaitu macam mana kita nak kena pasti sama ada orang tu betul-betul zuhud ataupun situasi dia hanyalah sekadar seorang yang miskin. Orang yang fakir iaitu orang yang memadai dengan apa yang dia ada di saat dia mampu. Maksudnya pada saat, contoh mudah, pada saat dia punya keuangan, katakan dia ada RM1,000 dan dia layak dan dia mampu untuk menggunakan keseluruhan RM1,000 tersebut, tapi dia hanya guna RM50, sebab RM50 itu sudah memadai bagi diri dia. Tapi ada pun orang fakir, dia gunakan RM50 sebab apa? Sebab itu saja yang dia ada. Ataupun RM50 itu tak cukup dan tidak memadai bagi diri dia. Adapun begitu, orang fakir ini dia ada kelebihan berbanding orang yang kaya. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Berdasarkan sabdaan Nabi SAW dalam satu riwayat, yadkhulu fuqara'a ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Maksudnya, masuk syurga sekalian orang yang fakir dari kalangan umat aku lebih dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat, yakni ada riwayat yang lain menyebutkan bahawa orang-orang miskin lebih dulu masuk ke syurga berbanding orang kaya didahului dengan 40 tahun. Maksudnya ada dua riwayat yang menyebut kelebihan orang miskin di atas orang kaya di akhirat nanti, iaitu orang miskin ni masuk syurga dulu dan orang kaya lambat masuk syurga. Maka kalau kita perhatikan pada hadis ataupun dua riwayat ini, maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir yang zahid atas yang gemar pada dunia, dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba iaitu tamak atas yang kaya
yang loba menyebut akannya oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di sini ada dua riwayat yang menyebutkan kepada kita. Riwayat yang sebut orang miskin ni, dan juga dia ni orang yang zuhud. Dia miskin lagi zuhud, bukan hanya sekadar miskin. Maka orang ini dia masuk syurga dulu lebih awal berbanding orang yang kaya, walaupun dia zuhud 500 tahun awal. 500 tahun ni ialah perumpamaan bagi 500 tahun di dunia. Disebut dalam surah Al-Hajj pada ayat 47. Nanti buat catatan, boleh rujuk balik nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfin sanah mimma ta'udun. Dan sesungguhnya hari di sisi Tuhan engkau seumpama 1000 tahun mengikut ataupun menurut pengiraan kamu. Nak sebutnya, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Jadi apa maksud hadis ni? Orang miskin, dia masuk surga dulu awal sekerat hari, setengah hari daripada orang kaya. Sebab apa? Nisbah 1000 tahun itu bersamaan dengan satu hari dunia. Kalau 500 tahun, maksudnya separuh hari. Masuk awal dulu, masuk ke syurga. Dan ada pun riwayat yang kedua sebut orang miskin masuk dulu lebih awal 40 tahun. Tidaklah terlalu awal sangat masuk syurga. Yang ni ialah merujuk kepada orang miskin tapi bukannya zuhud. Ala kulli hal, orang miskin ini kalau dia beriman, maka dia lebih ataupun berkelebihan berbanding orang yang kaya yang mukmin. Subhanallah. Maka di sini jelas disebutkan kepada kita. Dalam satu lagi riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ini adalah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi selalu doa, ya Allah, hidupkan olehmu akan daku dalam keadaan miskin, dan matikan olehmu akan daku juga dalam keadaan miskin. Subhanallah. Siapa nak doa ni? Ustaz mula renyah dulu. Ustaz dulu renyah. Dan tak ada orang. Tuan Imam, Ustaz lagi doa. Allahu Akbar. Ni doa Nabi ni. Doa Nabi. Baik. Bila sebut tentang bab kemiskinan yang subhanallah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang miskin, bila sebut miskin saja, sudah pasti kita akan teringat banyak kisah. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri, walaupun Nabi ni mempunyai kunci perbendaharaan dunia, maksudnya kalaulah Nabi ni minta apa saja, nescaya pasti Allah kabulkan. Pasti apa saja yang Nabi nak, Nabi dapat. Tapi baginda Nabi SAW didik kita, tarbiyah kita bagaimana kehidupan Nabi. Sebab tu ada satu kisah, ada seorang sahabat ini, sebelum tu dia masih lagi dalam keadaan musyrik, dan dia juga adalah seorang penguasa ataupun raja di salah satu wilayah di tanah Arab ni. Satu ketika, bila mana dia dapat cerita tentang baginda Nabi SAW ini, bukanlah seperti apa yang dia gambarkan. Sebab pada pemikiran dia, Nabi ni adalah seorang raja, dan sudah pasti seorang raja akan memperlakukan dirinya sebagai seorang raja. Cuba tengok, kalau raja macam mana? Dia naik kenderaan macam mana? Dia makan macam mana? Siapa pernah masuk istana? Tuan Imam, pernah masuk? Bertemu sultan? Tak pernah juga. Tak apalah, tak payah tanya. Sagi tanya, sagi kok ada mengaku saya sultan, Ustaz. Saya ada pengalaman waktu belajar dulu. Sultan Pahang almarhum kepada ayahanda Agung Lau ni, dia hadir ke sekolah Asia atas ada beberapa urusan di Pahang. Kami ni kalau nak jumpa dia, kena semua ikut protokol. Nak jalan macam mana, dah lepas beri cakap dengan dia, dah lah kena sebut
ampun patik, macam-macam dah, tak ingat dah. Kalau nak beralih tu tak boleh pusing terus. Kena unduk dulu. 1, 2, 3. Huk, kanan, jalan. Tegeri-tegeri. Sampai tahap tu. Jadi nak sebut, bila mana sahabat ini yang masih lagi dalam keadaan musyrik bertemu dengan Nabi di Madinah, mula-mula lagi dia pun dah pelik dah. Sebab bila mula saja sampai jumpa Nabi, waktu tersebut tiba-tiba datang seorang wanita tua dengan cucu dia. Terus Nabi melayani wanita tua tu dan cucu dia sampai puas. Lepas tu barulah Nabi pergi ke rumah Nabi SAW. Terkejut sahabat ni. Ini bukan seperti seorang raja. Bila sampai ke rumah Nabi, tengok rumah saja, ini bukan mahligai seorang raja. Masuk dalam rumah pula, ada satu sahaja bantal yang alas duduk, dan bantal itu adalah milik Nabi SAW. Dan pada waktu itu sahabat ini sebagai tetamu, maka Nabi suruh dan persilakan sahabat ini duduk di atas alas bantal yang milik Nabi SAW. Maka bila mana Nabi suruh macam tu, berlakulah tolak menolak. Tak apalah, kamulah duduk, kamu raja, tak apalah, kamu dan sebagainya. Akhirnya sahabat ini duduk, walaupun dia masih lagi belum memeluk agama Islam. Lagi dia pening, dia ni betul ke raja? Maka disebabkan itu, dia melihat tingkah lakunya Nabi SAW, lalu dia memeluk agama Islam. Dia ni seorang raja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kalaulah kita bertemu akan kisah-kisah tentang para sahabat, ada ketikanya sekumpulan sahabat daripada muhajirin, iaitu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka ni kebanyakannya ahlu sufah. Pernah dengar sufah? Sufah ni maksudnya ada satu kawasan di penjuru belakang Masjid Nabawi, tempat duduk bagi orang yang tak ada rumah. Sahabat-sahabat yang gelandangan lah istilah mudahnya, dia akan duduk kat situ. Maka mereka ni satu ketika bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan penuh kegusaran. Nabi nampak mereka ni sedih sangat. Bila mereka ni jumpa Nabi, dan Nabi pun bertanya, ada apa nampak sedih sangat ni? Lalu mereka pun sebut, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, sehingga apa saja jenis amalan semua mereka buat. Apabila mereka berpuasa, kami berpuasa. Apabila mereka solat, kami solat. Tetapi bila mana mereka bersedekah, kami tidak punya apa-apa. Tetapi bila mana mereka memerdekakan hamba sahaya, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka memikirkan mereka ni, maksudnya orang miskin ni, sikitlah pahala berbanding orang-orang yang kaya. Itu maksudnya. Maka pada waktu itu, dalam keadaan mereka dalam keadaan sedih, maka baginda Nabi SAW mententeramkan mereka, memberikan khabar gembira kepada mereka. Lalu Nabi tanya, mau tak aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang menyebabkan kamu masuk ke syurga dan beroleh pahala yang banyak? Lalu Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat ahli sufah ini, iaitu sentiasalah kamu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setiap daripada zikir itu 33 kali. Maka mereka pun berlalu balik dan amal apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami dah buat. Tapi bila mereka dapat tahu, yang kaya-kaya ni dapat tahu, mereka pun buat sekali ya Rasulullah. Jadi Nabi kata apa? Itu hak masing-masing. Cuma nak sebutnya, kenapa Allah Ta'ala beri ganjaran lebih bagi orang miskin? Sebab waktu kehidupan dunia, Allah Ta'ala uji mereka dengan kemiskinan. Maka Allah beri ganjaran yang besar kepada mereka di akhirat, iaitu mereka dulu masuk syurga. Walaupun ada juga di kalangan orang kaya itu orang yang beriman, orang yang zuhud, orang yang sabar. Tetapi orang miskin yang beriman, orang miskin yang sabar, orang miskin yang zuhud lebih awal masuk syurga berbanding mereka. Subhanallah.
Maka kalaulah saya sebut satu persatu nama sahabat ni, pasti semua orang pernah dengar nama. Di kalangan Al-Sufah, sahabat-sahabat yang miskin, yang termasuk golongan Al-Sufah yang sentiasa berada di Masjid Nabawi ini, di antaranya pertama Abu Hurairah. Kalau kita baca hadis, pasti selalu kita dengar nama Abu Hurairah. Abu Dzar Al-Ghifari, ni biasa dengar nama ni. Abu Sa'id Al-Khudri, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan ramai lagi. Dikatakan ahli sufah ni berjumlah 400 orang pada mulanya. Tapi tidaklah 400 tu statik, ada masuk, ada kurang dan sebagainya. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, di sini dalam kita memerhatikan situasi bila mana Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita tentang riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan kelebihan orang miskin yang zuhud berbanding orang kaya, maka di sini bagaimana doa yang selalu dibacakan oleh Nabi SAW ini benar. Sebab apa? Nabi minta, ya Allah, hidupkan aku, jadikan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku juga dalam keadaan miskin. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, wafatnya Nabi SAW, pada ketika itu baju besinya tergadai pada seorang Yahudi kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya. Ini satu kisah yang patut kita tahu. Nak kata punyalah tanggungjawabnya Nabi walaupun sampai di saat akhirnya. Kisah ni berlaku bila mana pada saat itu Nabi hendak membeli 30 sok, kan? Ataupun 30 mud, kan? Kalau ikut ukuran satu sok ni bersamaan 2.75 kilogram gandum yang Nabi nak beli pada waktu itu sebanyak 30 sok bersamaan 81 kilogram gandum untuk keperluan keluarga Nabi. 81 kilo ni banyak mana? Selalu beli beras 10 kilo kan, boleh tahan? Tengok isi rumah lah. 81 ni kira banyak tu. Tapi pada waktu tu Nabi tak cukup duit. Apa Nabi buat? Nabi ada satu baju besi, lalu Nabi gadaikan, kan? Nabi gadaikan. Di saat itu ada tempoh berbaki masa untuk Nabi tebus akan baju besi tersebut, tapi dengan takdir Allah Nabi wafat. Dalam keadaan itu Ali bin Abi Talib lah yang melunaskan hutangnya Nabi SAW. Hal ini bukannya Nabi sengaja berhutang, tidak ya. Sebab Nabi pun letak barang gadaian tu, baju besi tu, yang menyamai dengan jumlah yang Nabi nak tu, kan? Tetapi inilah keadaannya. Allah nak tunjuk pada kita bagaimana kehidupannya Nabi SAW. Nabi bukan saja sebut, tapi Nabi SAW adalah di kalangan orang-orang yang disebutkan. Jadi di penutup bab ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita, dan ketahui olehmu bahawasanya orang fakir, jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akannya dan tiada ia loba, yakni tamak pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zuhud baik. Mudah sebutnya pada pernyataan Syekh Abdul Qadir ni, dia nak sebut bahawa martabat orang fakir ni lebih kurang sama dengan orang yang zuhud jika dia ni, yakni orang fakir ni, memadai dengan apa yang ada dan tidak tamak pada mendapatkan harta. Subhanallah. Maksudnya kedudukan seorang miskin, kalaulah dia ni benar-benar sabar, kalaulah dia ini benar-benar bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, kamu dapat banyak ni dan kamu manfaatkan juga banyak ini. Walaupun pada sifat seorang manusia itu dia berkeinginan kepada sesuatu yang baik, kan? Dia tengok orang boleh pergi makan McDonald, dia pun juga nak pergi makan padahal tak cukup duit. Kalau kat bertanya, Masya Allah, jam McD, tak tahulah guna apa,
Sampai jam dekat McD tu. Maksudnya apa? Orang bertang ni kaya. Allahu Akbar. Jadi nak sebutnya orang fakir ni, kalau dah dia ada sifat sebegitu, walaupun dia ni bukanlah betul-betul zuhud, tapi martabatnya itu hampir-hampir kepada orang yang zuhud. Satu riwayat hadis, bagaimana sabda Nabi SAW, "Tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafan." Nabi kata, bermula syurga bagi mereka yang Islam ia, dan adalah kehidupannya sekadar memadai ia. Maksudnya di sini dalam riwayat hadis ini Nabi kata, tuba liman aslama, beruntunglah bagi orang yang Islam. Kenapa? Wa kana 'aishuhu kafafan, yang mana orang Islam itu memadai sekadar apa yang dia perlu untuk hidup. Masya Allah. Hari ni dalam akaun bank ada duit dah, dia baki berapa? 100,000 lebih tu. Itu bukan memadai maksudnya, maksud lebih. Masya Allah. Lagu mana ni? Jadi kat sini nak sebut ini kelebihan yang Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu, yang Allah takdirkan kehidupan mereka ini adalah miskin. Tetapi hanya sonya besar pahala seseorang yang fakir itu. Ni Syekh Abdul Qadir dihadapkan di penghujung bab ini, dia kata orang yang fakir ini dia akan dapat pahala yang besar jika ia pertama kali sabar, yang kedua redha, dan yang ketiga memadai ia akan yang ada pada diri dia. Kalau Allah bagi dia banyak tu rezeki, dia redha dan dia sabar, tak apalah, inilah rezeki yang Allah bagi, alhamdulillah, kan? Maka orang inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir orang yang mana mendapat pahala yang besar. Dan tiada sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar. Maka di sini Syekh Abdul Qadir dikaitkan, seorang yang zuhud itu mana mungkin dia boleh zuhud, mana mungkin dia boleh bertaubat kalau dia ini tidak mempunyai sifat sabar. Maka hendaklah menyebut hamba, yakni hambanya merujuk kepada Syekh Abdul Qadir ni, dikata akan bab sabar kemudian daripada bab zahid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, habis dah bab zuhud. Maka kita masuk pada bab yang baru, sambungan daripada bab tersebut, iaitu bab yang keempat pada menyatakan sabar. InsyaAllah dengan sedikit masa berbaki ini, kita sebut sebahagian ataupun muqaddimah pada bab yang keempat, iaitu menyebut tentang bab sabar. Hubung kaitnya, kata mu'alif rahimahumullah, ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan juga menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala baik. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bila kita bicarakan tentang sabar. Bahkan banyaknya pengertian, takrif yang disebutkan oleh para ulama kita tentang bab sabar. Tapi bagi saya memadai apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Disebut jelas, sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukainya. Kita ni takkan marah tiba-tiba, kan? Hari-hari marah, 24 jam marah ada. Kalau ada macam tu, wallahu alam lah, kan? Mungkin ada something wrong lah dekat dia. Mungkin dia ada sindrom marah lah, kan? Jadi selalunya kita marah kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita marah, benda yang kita tak suka dan seumpamanya. Itu satu. Dan yang kedua, Syekh Abdul Qadir sebut lagi, dan menahan lidah. Marah itu ialah menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia ni tergesa-gesa, sebab memang manusia ini sifatnya tergesa-gesa, nak cepat. Kalau berdoa nak terus makbul on the spot, tu juga nak, kan? Jadi ada kalanya bila mana seseorang itu dia tidak mampu bersabar, maka dia akan minta selain daripada
Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pengertian yang bagi saya adalah konkret untuk kita faham. Sebab tu tak pelik dalam Quran Allah bicarakan tentang sabar ni lebih 90 tempat, lebih 90 ayat yang Allah sebut berkaitan tentang bangsa sabar. Subhanallah. Sebab itulah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, menyebutkan bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu, kerana manusia padanya ada dua puak tentera yang saling berlawanan di antara keduanya, iaitu yang pertama akal dan segala yang membangkitkan akal itu, dan yang kedua iaitu syahwat nafsu dan juga segala yang menyeru kepada nafsu itu. Baik, ringkasannya Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, hakikat kebenaran sabar itu ialah satu keteguhan yang menghidupkan nilai agama. Kalaulah seseorang ini dia mampu sabar pada diri dia, maka pada waktu itu perlu kita tahu dalam diri kita ni ada dua unsur, ada dua perkara yang saling berlawan. Yang pertama namanya akal. Baik, akal ni jangan kita faham akal tu letak di sini, bukan letak di otak kita. Akal tu letak di fuad kita, hati, tempat letak iman kita ni, itu akalnya. Sebab tu Allah sebut inna sam'a wal basara wal fuada. Hati tu bukan hati ni, bukannya hati tempat operate tu, tidak. Hati yang tempat letaknya iman tu, hati yang tempat letak iman dan juga nafsu kita. Maka dalam hati itu berlawannya antara hati yang tempat letak iman dengan tempat letaknya nafsu dan juga syahwat ini. Maka inilah yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita. Jika menang yang menyeru agama, yang menyeru agama ni adalah hati tadi ni, yang dimasukkan ilmu, yang adanya iman ini, maka akan membawa seseorang itu kepada perkara-perkara agama. Nescaya telah hasil pangkat sabar kalaulah yang akal tadi ni menang. Tapi kalau kalah, maka jadilah ia marah, lawan kepada sabar tadi ni. Dan bermula sabar itu fardu ain. Syekh Abdul Qadir sebut hukum untuk kita ni bersabar ialah fardu ain. Tiap-tiap orang ni kena bersabar atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya sampai umur baligh, berakal, maka wajib untuk orang ini untuk bersabar. Baik, sabar ni pula ada macam-macam kategori. Mungkin secara ringkasnya saya sebut pada waktu ini. Di antaranya sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib. Apa maksud sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib? Contoh solat. Ibadat solat ni adalah ibadat yang wajib. Waktu kita suka ke tak suka ke, tetap kena solat. Sihat ke, sakit ke, tetap kena solat. Jadi sebab itu Allah Ta'ala peringatkan kita dalam Al-Quran. Rujuk surah Al-Baqarah pada ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan minta tolonglah dengan Allah, iaitu dengan jalan bersabar, was-salah, dan juga solat. Kenapa? Sesungguhnya solat itu amatlah berat, amatlah susah, payah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masya-Allah. Solat dah, tapi duk tu solat tu, duk macam-macam, duk teringat tu. Teringat nak makan itu, teringat nak pergi jalan sini, Covid pun jalan juga. Tengah semayang tu jumpa destinasi.
Rabbi filli warhamni wajburni, teringat. Masya-Allah. Kan? Syaitan kacau lah tu. Jadi nak sebutnya, solat ni adalah satu perkara yang, satu ibadat yang sangat susah, sangat sukar. Walaupun dah berdiri dah ni, dah datang surau dah ni, masih lagi dalam keadaan itu syaitan dia masih mengganggu kita, hasut kita, kacau kita supaya yang ibadat kita itu tak sempurna. Masya-Allah. Baik, ini adalah satu-satu contohlah. Banyak lagi perkara wajib yang lain, yang mana kalaulah ada orang yang mampu sabar, semayang betul susah tapi dia sabar, ya Allah, macam mana cara dia? Dia akan buat, dia akan berusaha macam mana aku nak khusyuk dalam solat. Buatlah macam mana cara sekalipun. Mungkin sebelum solat fardu dia solat sunat dulu, dia bagi rasa zuk dulu, rasa seronok, rasa kemanisan dalam beribadah tu. Ada orang dia sentiasa jadikan ataupun meletakkan hatinya dalam keadaan yang baik. Macam mana cara dia? Perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan hadir majlis ilmu, perbanyakkan jumpa para alim ulama. Jadi hatinya itu jadi apa? Bersih. Hatinya itu rasa seronok nak beribadah. Maka di saat dia melakukan perkara ibadat wajib, ini solat 5 waktu itu, dia insya-Allah akan khusyuk. Dan jugalah merujuk kepada sabar kepada ibadat wajib yang lain. Baik, yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir lagi, atau sabar atas meninggalkan maksiat. Ni pun kena sabar juga. Apa maksud sabar pada meninggalkan maksiat? Macam-macam lah maksiat ni. Berdusta, apa lagi, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, batu api, mengambil riba, berzina, mencuri, macam-macam lah kalau nak sebut. Sebab itu saya teringat dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, saya teringatlah kitab apa, tapi apa yang ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ni saya nak ditanya pada Nabi, kan? Pada bulan Ramadan ni, apakah amalan yang paling utama? Apakah amalan yang paling utama yang ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Nabi, kan? Kan bulan Ramadan kita rajin baca Quran, kan? Masya-Allah. 3 kali khatam, kan? 10 hari khatam sekali, 10 hari khatam sekali. Solat, masya-Allah, 3 jam non-stop, tak ada masalah. Masya-Allah. Kan? Hebat kita. Tapi apa yang paling utama? Maka jawab Nabi SAW, yang paling utama ialah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya apa? Kita nak tinggalkan maksiat ni sebenarnya susah. Sangat susah, kan? Sebab itu sabar pada ketaatan, maksudnya sabar ketika mana kita bersabar dalam kita buat perkara-perkara yang wajib tadi ni, ia adalah lebih tinggi darjat berbanding sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kan? Contoh, kan? Ini adalah tingkatan-tingkatan sabar tadi. Contohnya, ada orang dia boleh sabar agar dirinya tidak berzina, dia akan jauhkan diri dia daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi tak ramai orang yang mampu untuk sabar untuk selalu solat berjamaah. Maksudnya, kalaulah contoh katakan bagi seorang lelaki dituntut untuk solat berjamaah, tak kisahlah di surau ke, musalla ke, masjid ke, janji ada tempat berjamaah. Jadi bagi orang yang macam ni, kalaulah dia tinggal perbuatan solat berjamaah tersebut, maka ianya jadi satu perkara yang maksiat bagi diri dia, kan? Jadi sebab itu Sayyidina Ali tanya kepada Nabi ini supaya kita sedar bahawa di saat kita melakukan sesuatu perkara, adalah perkara yang dituntut untuk kita ialah bersabar dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat. Susah Ustaz, saya dah selalu dah duk gosip ni, membawang ni. Jadi bulan Ramadan ni lagu mana? Rupa-rupa makin kuat Ustaz. Sebab tak ada kerja lain, dia mengumpat, masya-Allah. Itu contoh dia. Dah banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Maka disebut lagi oleh Syekh Abdul Qadir, atau
sabar atas bala. Maksud sabar atas bala ni iaitu kita bersabar bila mana ditimpa musibah, ditimpa ujian dan sebagainya. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami menguji kamu dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, dan juga berkurangannya harta, jiwa dan buah-buahan, yakni makanan. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Contoh sekarang ada beberapa negeri yang dilanda banjir, masya-Allah. Salah satunya di kawasan kampung saya lah, di Kuala Lipis tu, di Pahang tu. Sebelum ni tak pernah air naik macam tu, masya-Allah, habis tenggelam kan. Ada ramai yang menyebut bahawa banjir kali ini dia menyamai banjir yang berlaku pada tahun 1971. Dan banyak lagi tempat-tempat di Johor, di Kelantan dan sebagainya. Maka sebab tu Nabi ajarkan, waktu kita ditimpa musibah, Nabi suruh kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan stop kat situ, sambung lagi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Maksudnya, ya Allah, ganjarilah aku pada musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, kan? Mana tahu rumah habis semua, roboh, katakan dapat banglo sebiji, kan? Masya-Allah. Wallahu a'lam, kan? Jadi nak sebutnya pada ayat ni jelas, menyatakan kepada kita pasti Allah akan uji kita. Tapi ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi disebutkan, adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunnah dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunat bukan yang wajib. Baik, kat sini sejelaskan sikit saja. Maksud kat sini ialah ada perkara-perkara yang sunat, ada perkara-perkara yang termasuk dalam bab ini, iaitu sabar pada mengerjakan ibadat yang sunat. Contoh, puasa sunat, apa lagi, solat sunat, dan apa sajalah benda tu tak sampai tahap wajib. Maka kalaulah kita tak bersabar, maksud kalau kita tak buat, is okay, tak jejah apa pun, kan? Tapi kalau buat, dapatlah dia punya manfaat. Begitulah juga dalam kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharuskan, sebab itu hanyalah sunat saja, bukannya wajib. Demikian juga disebut oleh Syekh Abdul Qadir, iaitu sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu sunat jua. Baik, maksud di sini apa, kan? Ini bahaya juga ni, kena abang bilah, kan? Maksudnya, kalaulah kita ni kena zalim, maka pada waktu itu disunatkan kita bersabar. Apa maksud dia? Tak diwajibkan bersabar, maka boleh apa? Boleh balas, boleh doa laknat, boleh buat macam-macam, kan? Maka nak sebutnya di sini, kalaulah bagi seseorang itu, lihatlah kepada tahap keimanan masing-masing. Ada orang yang boleh melakukan seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi sampai ke Taif dengan harapan ada orang memeluk agama Islam, tapi malangnya sampai-sampai saja apa berlaku, kan? Dibaling batu, dibaling najis, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, kan? Sangat-sangat menyulitkan bagi Nabi SAW. Tapi Nabi tidak doa laknat ke atas mereka, bahkan Nabi doa agar mereka diberikan hidayah. Maka di sini sebab itu tidak disebutkan bahawa pada keadaan orang yang membalas akan orang yang menzalimi akan kita ataupun menyakiti kita ini tidak diwajibkan bersabar, hanya sunat sahaja. Tetapi kalaulah dia mampu sabar, pahala dia besar. Sebab tu disebutkan dalam satu ayat, iaitu dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya, maksudnya tanpa hisab. Jadi inilah di antara kelebihan. Kalaulah orang itu mampu bersabar walaupun dia dizalimi, walaupun dia dianiayai, maka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya. Wallahu alam. Hanya sekadar itu yang boleh kita kongsi pada waktu ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang lemah itu kelemahan ilmu dan penyampaian saya. Jadi kita tangguh dahulu dengan membaca kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.